Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada player-player yang setia yang selalu dan mungkin player-player baru yang hari ini baru pertama kali datang untuk menonton Facebook Live Utusan Malaysia dan juga Cosmo Online. Hari ini tajuk yang kita bawakan adalah seorang personality. Kiranya dia ketika ini beliau adalah seorang personality yang hangat diperkatakan kerana satu video yang membawa satu fenomena kepada di laman Twitter, tetapi video tersebut dibuat menerusi laman TikTok. Jadi hari ini bersama saya adalah Ain Husniza, seorang pelajar berumur 17 tahun, betul? Betul. Ya, gadis ini dah membuatkan satu Malaysia bercakap mengenai dirinya yang berani. Ain mungkin boleh kenalkan diri sikit. Hai, nama saya Ain Husniza. Saya 17 tahun dan saya adalah peneraju gerakan #MakeSchoolSaferPlace yang fokus kepada membuat suasana di sekolah selamat untuk pelajar menyuarakan pendapat dan juga mengadu hal kepada guru. Macam tu, kita tengok bukan kecil-kecil ya, kita tidak patut menilai kematangan seseorang itu melalui umurnya, betul? Betul. Di umur yang 17 tahun yang agak muda, apa yang membuatkan Ain rasa perlu untuk bersuara? Untuk Ain, memang bukan perkara yang tidak biasa untuk Ain menyuarakan pendapat Ain. Tapi ini kali pertama Ain dapat platform yang sebesar ini kan. Di mana banyak orang sedang beri perhatian kepada Ain dan dengar betul-betul apa yang Ain ada untuk cakap tau. Jadi untuk Ain, pada hari yang Ain buat TikTok tu memang kerana pada Ain lah benda tu benda yang tak betul. Ain tak expect benda tu dapat banyak views atau viral sampai satu negara tahu. Tapi bila benda tu viral, Ain dapat tahu yang pelajar-pelajar lain juga melalui benda tu tapi tidak ada apa-apa tindakan atau tidak ada apa-apa pembelaan terhadap pelajar tu sendiri. Jadi Ain rasa benda ni memang perkara yang sebenarnya analogi dia like tip of the iceberg lah yang macam Okey, dan ada lagi masalah yang besar dan berpunca daripada perkara ini kan. Ya. Jadi adakah ini pertama kali Ain menerima komen macam tu ataupun sepanjang kita kiranya daripada umur 15, 16, 17 tu dah pernah lalui mengalami perkara yang sama? Untuk Ain pada masa tu pertama kalilah untuk Ain sendiri dengar guru membuat komen yang tidak patut dalam kelas. Dan Ain rasa macam benda tu memang tak patutlah dikatakan. Tapi untuk pelajar lain, cikgu tu memang selalu membuat komen-komen tu di mana mereka macam lepaskan. Diorang kata mungkin ada pelajar perempuan yang tidak berasa selesa hadap hal itu, tapi masa Ain mengadu hal itu kepada cikgu kaunselor Ain, dia kata yang Ain emosi dan sensitif sebab Ain perempuan. Macam mana cikgu boleh cakap macam tu kan? Betul. Dan mungkin di sini juga kita boleh terangkan mungkin Ain punya perspektif sendiri. Apa sepatutnya tindakan yang patut diambil oleh kaunselor tersebut sepatutnya? Patutnya guru lebih peka akan apa hal yang pelajar lalui. Sebagai kaunselor kan, apa tujuan kaunselor di sekolah? Untuk dengar akan hal murid-murid, bukan untuk mempersendakan dan memperkecilkan perkara itu sebab Ain perempuan. Dan kalau Ain tengok balik tindakan yang macam mungkin dengan membuat video macam tu, ada orang mengatakan kenapa tak pergi report pada saluran yang betul? Kenapa tak bagi tahu pihak sekolah dulu ke sebelum viralkan, tularkan benda tu? Apa komen Ain? Untuk yang kata Ain ingin viralkan, Ain bukan ingin viralkan. Pada masa tu Ain tak fikir pun benda itu akan jadi viral. Ain simply just menyuarakan pendapat dekat Ain punya social media. Namun untuk yang katakan reportlah polis semua tu, reportlah dekat cikgu. Ain dah report dekat cikgu kaunseling, dia ambil remeh akan hal ini. Ain dah report dekat polis, namun ada berita terbaru yang ketua polis sendiri mengatakan yang itu adalah satu ugutan roba yang dapat dari schoolmate Ain sendiri, mengatakan itu ada mungkin gurauan dari kawan sedarjah. Macam mana tu kan? Dan daripada kawan-kawan Ain sendiri, adakah mereka teguh bersama Ain ataupun ada juga yang dikatakan against you?
untuk budak-budak yang sama umur dengan Ain kan. Ramai yang dah beritahu Ain yang ya Ain support, go. Kita boleh betulkan sistem edukasi macam ni kan. Perkara ni memang tak patut ada. Namun untuk rakan sekelas Ain, untuk rakan sekelas Ain yang perempuan, pada mula-mula dia memberikan Ain support yang banyak tau. Dia berkata dengan Ain boleh buat tu. Dia tolong Ain confirm tentang perkara-perkara yang memang berlaku dalam kelas. Namun sekarang ni Ain dapat pengetahuan lah, dia membuat satu kenyataan di story dia, di status dan WhatsApp yang apparently Ain minta kaki. First memang boleh kesian, lepas tu perempuan ni memang minta kaki. Macam mana kan? Ain sekarang ni cuba memperjuangkan hak awak sebagai pelajar. Kenapa Ain yang salah kat macam ni? Ain nak minta tolong dia, lepas tu dia buat Ain macam ni. Tapi Ain tak salahkan dia 100%. Sebab dia kita kan sebagai umur 17 tahun masih kanak-kanak tau. Masih lagi impressionable kepada apa orang dewasa yang mengatakan kepada kita orang, masih lagi senang dimanipulasi. Jadi ada tak pihak mana-mana yang mengatakan Ain yang suruh Ain untuk berhenti daripada terus bersuara, ataupun mungkin yang menakut-nakutkan, berkata benda ni tak baik untuk masa depan, macam mana? Memang ada pihak yang bersuara ke Ain, katakan tidak patut buat macam ni. Apparently Ain ada masa depan yang lebih cerah, tidak patut fokus terhadap isu ni. Tapi masa depan yang cerah ke jika guru sendiri menyebarkan mindset yang toksik kepada pelajar-pelajar dekat sekolah ni? Bukan sekolah Ain sendiri, satu sekolah, semua sekolah dalam Malaysia. Maksudnya Ain daripada Twitter tersebut, Ain dah dapat banyak cerita-cerita daripada orang ramai juga? Ya, dan pelbagailah guru cuba menyebarkan fitnah-fitnah yang memang tak betul. Macam dia nak mengatakan yang Ain tak tahu apa yang Ain tengah cakap ni kan. Dia ada yang mengatakan yang bahawa Ain autistik, bahawa Ain ada trauma dalaman. Dan kalau betul pun Ain ada masalah tu, apa kaitan dengan isu sebenar ni? Kan? Jadi sekarang apa tindakan yang Ain akan buat seterusnya sekiranya tiada tindakan lanjut ke? Walaupun dikata ada pihak yang mengatakan akan memandang serius perkara ni, tetapi memandang serius tidak bermaksud dengan mengambil tindakan serius. Jadi apa plan Ain? Ain akan memang menyebarkan lebih kesedaran supaya memang budak-budak Ain juga mengambil tindakan. Sekarang ni ada yang beritahu Ain dia mengambil macam mana sedikit mengatakan kepada ayah dia sendiri yang benda ni bukan betul ayah. Apa yang ayah percaya ni tak betul. Jadi sebab memang ada dewasa yang katakan benda ni benda remeh-temeh, padahal anak dia sendiri dah lalu baru kata astagfirullah. Betul ke? Jadi kalau itu bahagian di sekolah, tetapi kalau kita tengok komen-komen di Facebook, semakin liar, semakin kejam. Kita boleh kata bila mereka menggunakan your body untuk komen yang perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Adakah Ain akan buat tindakan laporan polis dan sebagainya? Ain memang akan ambil tindakan, namun bukan untuk menghukum mereka. Ain tidak percaya akan kita harus beri orang ruang untuk berubah tau. Tapi Ain juga percaya kita patut beritahu mereka diorang punya aksi tu akan ada consequences. Akan diambil tindakan susulan, namun mereka akan diberi ruang untuk berubah. Dan bukan orang-orang yang beri Ain punya komen jelek tentang Ain punya badan sendiri kan, dekat dibincangkan di dalam grup Facebook yang di kalangan guru. Pedofil ni bukan setakat pedofil, tapi pedofil yang merupakan guru yang mungkin mengajar anak-anak anda semua. Bahaya kan untuk mereka. Antara guru-guru ini juga merupakan guru kepada sekolah rendah, bukan lagi sekolah menengah, sekolah rendah, budak-budak, murid-murid sekolah rendah yang tak tahu apa benda pun yang berlaku. Senang sangat diambil
dimanipulasi lah kan. Memang bahaya lah. Okey. Dan siapa sebenarnya yang adakah Ain ada mengadu pada ibu bapa apabila berlaku pada Ain dan kemudian mereka kata okay, let's proceed and take another action on this thing? Memang sebelum TikTok Ain jadi viral pun sebelum Ain buat TikTok tu sendiri, Ain dah balik, Ain cakap dekat mama Ain, tengok mama, cikgu cakap macam ni dalam kelas bla 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 bla. Lepas tu mama kata, mana boleh cikgu cakap macam tu dalam kelas, kan? Dan Ain sendiri cakap dengan ayah Ain sendiri. Lepas tu dia kata, okey, jom jumpa pengetua, kan? Memang nak ambil tindakan susulan. Namun kan, Ain sedih tau kalau benda ni tak dapat, kalau Ain tak dapat perhatian dari satu negara sekarang ni, betul ke akan ada tindakan diambil? Dan ramai yang katakan, budak ni mungkin tak kata, mungkin tipu-tipu je ni, alah. Tapi nasib baik untuk Ain, ada benda tu berlaku kepada satu kelas. Cuba Ain seorang-seorang lalui benda tu, dan ramai lagi pelajar luar sana yang lalui benda tu seorang-seorang. Lepas tu orang kata dia menipu, padahal mestilah lebih bahaya kan, dia seorang yang melalui benda tu. Ain rasa memang sedih dan sangat like I'm disappointed lah. Okey. Dan untuk sekarang adakah kawan-kawan sekelas tu terus memberi sokongan yang macam, sebab kalau kita tengok kan, ada mereka sangat takut untuk bersuara. Jadi mereka mungkin sokong tetapi di kemudian hari tarik sokongan atau macam biasalah lebih menyelamatkan diri, lebih kepada menyelamatkan diri sendiri. Adakah kawan-kawan Ain ada juga yang macam tu? Ada. Dan Ain faham situasi diorang sekarang sebab diorang adalah seorang kanak-kanak. Dan Ain juga sebagai kanak-kanak tidak patut harus ambil tindakan drastik macam ni just untuk semata-mata satu tindakan diambil atas guru yang buat salah tu. Dan kami sebagai kanak-kanak senang dimanipulasi. Cikgu boleh takut-takutkan. Dan Ain juga dengar satu cerita, adik Ain sendiri pergi sekolah sama dengan Ain. Dan pada hari dia bersekolah tu, guru ustazah dia sendiri katakan kat kelas dia yang Ain tu ada trauma dalaman, sebab tu dia cakap macam tu. Nampak tak cikgu cuba memanipulasi murid? Dia orang tak tahu pun apa hak dia orang sendiri sebagai pelajar sekarang ni. Ain rasa kesian sangat. Sebab tu Ain tak suka yang kata suruh expose sekolah, expose budak ni. Ain bukan nak fokus untuk menghukum diorang. Ain nak fokus pada isu ini dan pastikan kita boleh beri pengajaran diorang. Diorang tak tahu pun apa yang betul dan apa yang salah pada masa ni kan. Jadi kepada yang pelajar-pelajar lain tu, adakah bila mereka ada yang mempunyai gangguan seksual sebelum tu, pernah tak mereka open up to you mengatakan mungkin cikgu lain buat secara individu, bukannya secara dalam kelas? Cikgu tersebut, adakah ini kes berulang atau? Kes ini memang kes berulang. Cikgu itu memang diketahui dalam sekolah sebagai cikgu yang suka membuat lawak lucah. Dan lagi-lagi di antara lelaki. Jadi ada sesuatu alasan lah diberikan kepada Ain yang bahawa patutnya cikgu tu tak payah pun ajar budak perempuan sekali, ajar budak lelaki je. Tapi kat masa yang sama, wajarkah benda tu diajar kepada budak lelaki? Budak lelaki yang akan jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang. Selamatkah kita sebagai perempuan pada masa tu? Dan kat sini Ain bukan nak condemn lelaki atau pelajar lelaki. Ain nak ajar diorang, nak betulkan sistem edukasi supaya mereka tahu apa benda yang betul dan apa benda yang salah. Bukan untuk condemn, bukan untuk kata semua lelaki sama je. Tak. Sekarang Ain ada ally atau kawan lelaki kat sekolah yang support Ain, yang untuk dia bahaya tau. Dia nak menyuarakan pendapat dia sebab antara kalangan grup dia tu semua tak agree dengan Ain. Dan ugutan rogol, audio message ugutan rogol tu dihantar di dalam grup kawan-kawan dia. Dan kalau dia nak beritahu benda tu ke Ain, memang bahaya kan untuk dia. Kalau kawan dia tu berani untuk membuat ugutan rogol, apa lagi menyakitkan dia kan sebagai kawan kan? Betul, mencederakan. Mencederakan. Okay. Dan Ain sangat selut-selut dekat kawan Ain ni sebab dia berani tau. Dia sebagai lelaki
yang ramai berpandang serong, nama kata lelaki semua sama. Bukan lelaki semua sama, cuma lelaki dan pelajar lelaki tak tahu, tak tahu apa benda betul dan apa benda salah, dan mereka juga adalah mangsa kepada cikgu-cikgu sebelum ni yang menyebarkan mindset salah ni. Dan daripada rakaman rakaman suara tersebut, adakah Ain dah lapor polis, betul? Ya. Dan sekarang apakah tindakan susulan terhadap pelajar lelaki tersebut? Adakah digantung dan sebagainya? Benda ni kami dah selesaikan di balai polis. Satu malam tu Ain sudah pergi balai polis. Lepas tu pelajar yang membuat ugutan rogol itu juga datang ke balai polis, dan juga pelajar yang memanjangkan mesej suara tu kepada Ain. Jadi macam memang sangat beranilah dia jumpa sendiri kawan dia tu yang dah ubut sebanyak-banyak ni kan. Memang berani. Dan sebab dia yang buat ugutan rogol tu, dia cuba memutarkan cerita. Dan masa tu Ain memang dah sediakan diri, kentalkan dirilah untuk maafkan dia, sebab dia 17 tahun. Ada banyak lagi dia punya masa depan tau. Ain bukan nak menghukum, cuma apa benda dia buat tu salah lah pada masa tu kan. Dan masa dia putar-putarkan cerita tu dekat balai polis, Ain macam Ya Allah, tolonglah kuatkan hati Ain, sebab dia ni dia adalah mangsa terhadap cikgu-cikgu yang ajar dia benda ni juga. Ibu bapa dia orang yang baik kan. Namun ibu bapa dia menghantar anak dia ke sekolah dengan kepercayaan yang cikgu akan mengajar benda yang betul. Dan Ain tengok ke muka ibu bapa dia, dan walaupun lah dia cuba memutarkan cerita tu, Ain kata, okey, Ain maafkan. Ain tahu dia masih lagi budak kecil dan dia tak tahu apa benda betul dan apa benda salah, dan Ain maafkan. Sekarang ni benda tu dah settle kat balai polis, dan Ain rasa okeylah. Okey, kita baca komen sikit. Rancak komen hari ini. Ramai yang memberi sokongan kepada Ain ya. Dan kalau di sini kita ada Gayatri Nikisha mengatakan, she is the future for Malaysia, the next leader and spokesperson for all women. For Najmi, good job Ain. Malaysia needs more people like you. Dan for Su Abdul Majid, she said, we support you Ain. Dan di sini ada banyak yang mengatakan, for Gayatri Nikisha juga, at the young age of 17, I applaud her bravery. The teacher has a history of making lewd comments and has been getting away with it because no one stepped up. Dan bagi Batalion Suara Keras, agak panjang di sini, Zarin bacakan sikit. Aku tak setuju juga dengan apa yang cikgu tu buat. Cikgu tu buat sangat keji dan terkutuk. Tetapi ada soalan di sini. Adakah dah tak ada cara lain yang awak boleh fikirkan untuk salurkan masalah ini? Siapa yang endorse awak sebagai aktivis? Sekolah lagi awak ni sangat muda. Wahai utusan, kita kena bentuk anak muda. Lantang sungguh orang macam ni berbicara, takut menjadi ikutan pada orang yang salah. Hati-hati utusan dalam pemilihan panel. Warga pendidik sangat peka dengan kata-kata murid ini. Risau anak muda yang lain menjadikan dia sebagai role model untuk attack warga pendidik. Ini sekadar perkongsian dan pendapat admin. Terima kasih, kata dia. Okey, Ain dulu. Apa komen Ain mengenai Batalion Suara Keras di sini? Komen Ain, apa salahnya kalau murid buat Ain jadi sebagai role model? Apa salahnya? Ain sekarang ni berani buat mengatakan apa yang cikgu tu cakap adalah salah, dan bukanlah nak cakap yang saluran Ain mengadukan hal ni ada salah, sebab Ain sudah mengadukan kepada guru namun dia ambil remeh-temeh. Ain sudah mengadu kepada polis, namun ketua polis sendiri mengatakan ugutan yang Ain terima adalah gurauan. Sekarang saluran apa yang salah ni? Ain hanya mahu menyebarkan kesedaran, okey, yang benda ni diambil remeh-temeh sebagai dalam kalangan masyarakat sendiri, dan pelajar patut tahu hak mereka. Dan di sini saya
seronok untuk tengok YB yang berhormat Kasturi Patul turut menonton sesi ini. Saya sangat hargai masa yang diluangkan. Tetapi di sini saya ingin katakan ruang ini adalah satu platform, betul Ain? Kita bercakap apa yang menjadi masalah. Sekiranya masalah itu tidak dibincangkan, maka masalah itu akan menjadi bara dan sekaligus dinormalisasikan. Betul. Jadi tiada apa-apa masalah dengan apa yang kita bawakan ke meja perbincangan ini dan segalanya akan menjadi sesi diskusi untuk orang-orang di luar sana menilai yang mana baik dan yang mana buruk. Jadi tiada apa-apa yang dikatakan suruh berhati-hati dalam memilih panel. Sekiranya individu ini mempunyai masalah, perlu disuarakan, kita tidak patut mendiamkan diri. Sebaliknya kita harus bersuara, membetulkan apa yang salah. Dan Ain ada satu nak cakap lah kan tentang murid-murid membuatkan Ain sebagai role model. Sebenarnya Ain sangat-sangat gembira tengok yang di TikTok sekarang ada trend baru di mana pelajar menggunakan TikTok untuk menyebarkan kesedaran tentang isu ini, #Make School a Safer Place, seperti yang Ain buat. Namun dalam cara yang sangat kreatif, seperti perkara yang tentang lawak tetapi still serius dan menyebarkan kesedaran tau. Ain rasa macam generasi kami memang ada suara yang lantang dan jika walaupun kamu lebih tua daripada kami, tapi jika benda tu salah, kami akan suarakan yang benda tu ia memang salah. Jadi ini yang kita katakan sesuai dengan kita punya tajuk hari ini Ain, iaitu lawan kerana benar. Okey, dan hari ini kita bacakan lagi sedikit komen-komen yang positif di sini. Nur Aisyah Musyadat saya rasa, maaf. Apa yang Ain buat tak salah, please teruskan perjuangan, pedulikan apa yang orang kata. Dan bagi Faris Fauzi, benda salah kita kena berani suarakan. Go Ain, but please gunakan peluang ini, betulkan balik fahaman sesetengah pihak di luar sana. Yang cikgu-cikgu tu salah kena difahamkan balik, bukan semua. Betul. Saya sokong, betul tak Ain? Betul, saya sokong. Cikgu sudah banyak berjasa terhadap negara kita. Ain berfahaman bahawa cikgu adalah tulang belakang tau negara kita. Sebab semuanya bermula daripada edukasi, sistem edukasi. Sebab murid-murid ni akan juga jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang. Ain tak mengatakan bahawa cikgu ni kita jangan hormat. Tak. Ain sendiri dulu dekat sekolah Ain kawan dengan cikgu. Ain selalu hormat apa yang cikgu nak kata. Namun sebab awak adalah cikgu, awak ada banyak tanggungjawab tau. Tanggungjawab untuk mendidik murid perkara yang betul. Tu je yang Ain mahu suarakan. Dan untuk kalau kita kata sekarang, adakah cikgu tersebut, cikgu yang dikaitkan dengan apa yang viral tersebut sedang bercuti juga, diberikan cuti ataupun beliau terus bertugas? Ain tak pasti akan hal itu sebab kebanyakannya tentang hal-hal yang official, ayah saya yang uruskan. Namun jika guru tu ingin meminta maaf, Ain pasti akan maafkan. Sebab Ain nak berikan ruang dia untuk berubah tau. Tapi tindakan susulan akan diambil juga untuk memberikan pengajaran kepada guru-guru luar sana yang fikirkan benda ni adalah benda remeh-temeh. Tak. Akan ada consequences terhadap aksi yang terhadap apa yang awak ajar tau terhadap murid. Dan apa pula komen Ain apabila dalam ruangan Twitter kan, dalam kita tengok tweet Ain tu, ada juga pelajar lelaki yang meluahkan mereka punya ketidakselesaan. Adakah Ain memang fokuskan perkara ini untuk wanita ataupun gadis sahaja ataupun memang untuk pelajar? Ain fokuskan movement ini untuk pelajar. Semua pelajar, tak kisah gender, tak kisah seks, tak kisah awak punya agama ataupun kaum. Okay? Untuk semua pelajar. Sebab saya faham untuk pelajar lelaki lebih susah untuk dia menyatakan bahawa dia telah lalui benda seperti gangguan seksual disebabkan satu benda dipanggil toxic masculinity, di mana jika sebagai lelaki pernah lalui gangguan seksual, awak kurang lelaki ataupun pondan. Ada yang dipanggil pondan. Dan
memang tak patutlah buat macam tu sebab mereka ini juga manusia juga, memang juga pelajar juga. Tidak sebabkan dia lelaki, dia punya pendapat tidak diambil kira dan gangguan tu masih gangguan, tidak kisahlah gender apa pun sekalipun. Betul. Seronok untuk tengok Ain punya penerangan dan kita punya ruangan komen Ain sangat-sangat meriah dengan komen-komen yang sangat positif. Cuma ada beberapa yang mengatakan mungkin menyuruh Ain supaya lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Betul kan? Jadi tiada apa yang salah di sini. Dan kalau kita tengok balik, ayo kita berbalik kepada soalan kita atau nak baca dengan komen sikit lagi? Kita baca sikit lah sikit. Pada Jacqueline Anthony mengatakan tak ramai dapat buat macam Ain buat, lebih-lebih lagi melibatkan isu jenayah seksual. You have my back, darling. Thank you so much. Okey, di sini memang saya tengok kebanyakannya tidak ada masalah apa-apa dengan Ain punya tindakan tersebut. Jadi Ain, mungkin soalan terakhir daripada Zarin. Apa harapan Ain sekiranya perkara ini dibetulkan dan bagaimana caranya untuk kita membanteras lawak-lawak seksual yang tidak sesuai dengan pelajar sekolah? Harapan Ain lah untuk benda ni adalah lepas ni tidak akan berlaku lagi apa-apa komen lucah dalam kelas atau cikgu yang mengajar benda yang tidak sepatutnya kepada pelajar. Sekaligus menjadikan suasana di sekolah lebih selamat untuk pelajar menyuarakan pendapat dan juga mengadu hal kepada guru. Sebab secara clear lah kita boleh tengok ni untuk Ain yang menyuarakan pendapat Ain dan mengadu hal kepada guru sangat tidak selamat untuk Ain dekat sekolah sendiri. Hingga mendapat ugutan rogol lagi, banyak ugutan yang Ain dapat lah kan. Dan Ain harap kepada pelajar-pelajar di luar sana atau guru-guru atau ibu bapa yang mendapati ada komen-komen lucah atau perangai yang tidak patut yang dilakukan oleh guru di dalam sekolah, tolong ambil serius dan tolong ambil tindakan yang sepatutnya seperti report kepada polis atau mengadukan hal ini kepada pihak yang tertentu. Jadi di sini apa yang kita boleh simpulkan dalam sesi kita hari ini, tentu sekali kita ingin membaiki sistem pembelajaran kita supaya ia lebih sempurna untuk mendidik anak-anak yang kemudian hari akan menjadi pemimpin negara ini. Mungkin bukan pemimpin negara yang betul-betul hate ke apa, tetapi kita memerlukan mereka untuk membangunkan Malaysia di masa akan datang. Jadi dan kepada yang merasakan utusan perkara ini adalah isu sensitif, ingin saya fahamkan di sini. Perkara ini adalah untuk kesedaran orang ramai, tidak berniat untuk menyampaikannya mengenakan mana-mana pihak. Sekiranya ia mengguris hati saudara atau saudari, maka saya di sini memohon maaf, tetapi sekiranya perkara ini adalah untuk kebaikan masyarakat di luar sana, saya dengan bangga seronok untuk interview Ain Husniza. Jadi Ain, sampai sini saja hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi menarik di minggu hadapan bersama tetamu yang lain pula. Jadi sampai situ saja Ain. It's good to see you here. Kepada player-player di luar sana, teruskan bersama kami di minggu depan. Jumpa saya juga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.